Masuk yang seterusnya, kekuatan medan elektrik. Electric field strength. E lah simbol dia, E. Daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik tu. Macam tadilah saya cakap, dia mesti yang kita nak test tu mesti dia cas positif. Maka kita nak tengok cas positif tu dengan medan elektrik, dia berapa banyak dia boleh ditarik ataupun berapa banyak yang dia boleh ditolak. So kita kena ukur lah kekuatan dia tu. Okey, so formula dia macam ni lah. Kekuatan E tu, kekuatan medan elektrik sama dengan force, daya bahagi dengan unit charge. Charge dia bersifat positif. So Q ni unit charge. So force over charge, daya per charge, per unit charge. Itu maksudnya kekuatan medan elektrik. Boleh kita kira lah. Okay, so kalau kita nak check dia punya unit pula. So force ataupun daya kita tahu unit dia Newton. Charge unit dia apa? Unit dia Coulomb. C besar. Maka medan elektrik ni dia punya unit dia adalah NC negatif 1. Yang ni dia punya SI unit dia. NC negatif 1. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita kata tadi positif keluar. Manakala positif yang unit charge kita pun keluar juga kan. Maka interaksi dua-dua ni dia akan menolak lah sebab bertentangan kan. So dia akan naik ke atas, yang ni pun akan naik ke atas, ni turun ke bawah, ni akan turun ke bawah. So kita nak check berapa banyak dia orang ni tertolak ataupun tertarik kan. In this case positif-positif tertolak lah, berapa banyak dia tertolak, daya yang diperlukan untuk menolak dua medan ni. Yang itulah kita panggil kekuatan medan elektrik. Dan semakin bertambah unit charge bagi medan elektrik yang bersifat positif ni, semakin jauh lah Q ni menjauhi medan positif tu. Kalau dia semakin kecil, maka tolakan dia tu pun kurang. Macam itulah tu kuantiti medan elektrik. Kalau dia bersifat negatif, negatif kita tahu dia tolak masuk ke dalam kan, tolak masuk ke dalam. Yang ni pula keluar. Maka kita tengok kat sini sama arah, kita boleh sambungkan. Maka kita boleh sambungkan kan. So ini kita panggil daya tarikan lah pula. Daya tarikan ni berapa banyak yang tertarik. Adakah positif dengan negatif ni akan tarik sangat laju, sampai satu saat dah boleh sampai ke negatif dah, ataupun dia lambat sikit nak tarik. Itu semua bergantung kepada kekuatan medan negatif kita ni. Kena ukur guna daya per unit charge. Okey. So ada lagi satu kaedah kita nak ukur medan elektrik. Kalau kita guna pelat pula, yang ni kita guna titik kan, point charge kita panggil. Yang ni kita guna pelat positif atau pelat negatif. So kita ada logam, kepingan logam dengan kepingan logam. Kita sambungkan logam tu dengan wire kepada sumber bekalan kuasa, bateri ke, power supply ke, yang bersifat positif dan negatif kan. So kalau dia sambung kepada terminal positif, maka pelat dekat atas pun jadi positif lah. Kalau dia sambung kepada terminal negatif, maka pelat dekat bawah pun negatif. Lepas tu kita kena tentukan jarak pula antara pelat positif dengan negatif. Kita boleh ukur lah, jarak tu pun kita kena tentukan. Nak letak dekat-dekat ke, nak letak jauh-jauh ke. Kita ada semua tu memainkan faktor jugalah melalui medan elektrik tu, kekuatan medan elektrik tu. So kita tahu positif dia bersifat keluar, manakala negatif bersifat masuk kan. Maka kita tengok dia punya arah anak panah sama, maka kita boleh sambungkan. Sambungkan ni kena lurus lah. Ni saya lukis tak berapa nak lurus lah. Macam ni kan, kena lurus lah. So kita tambah sikit lah anak panah, menunjukkan lagi jelas arah dia kan. Maka kita katakan yang ni daya tarikan lah, sebab dua-dua ni berlainan charge, maka diorang akan menarik satu sama lain. Tapi kita kekalkan dia punya jarak kan, jarak antara positif dengan negatif tu kita malarkan, tak bergerak lah maksudnya pelat ni. Cuma apa yang akan berlaku kalau kita letak point charge tu, point charge yang Q tu, yang bersifat positif dekat sini, mestilah yang bersifat positif ni akan memecut kan, accelerate towards the negative. Berapa banyak dia memecut tu, sebab force sama dengan MA kan, kita dah belajar kan, force net tu, net force sama dengan jisim darat pecutan. Kita nak tengok berapa banyak pecutan. Bila kita boleh ukur pecutan, kita boleh ukur force dia lah kan, dia punya daya elektrik dia tu. Okey, maka dia bergantung kepada distance ni juga kan, jarak antara pelat tu. So formula dia macam ni.
E, kekuatan medan elektrik tadi tu sama dengan V. V ni potential difference ataupun beza keupayaan. Beza keupayaan, potential difference. D tu jarak, distance. Maka kat sini kita tak boleh nak ukur charge dekat plate tu ada berapa banyak kan. Kalau yang tadi tu kita boleh ukur charge positif tu sebab dia point charge, maksudnya satu titik tu ada satu charge tu saja, tapi kita tak tahu lah berapa coulomb kan. Kita boleh ukur lah melalui force dia tu. Tapi yang ni ada banyak charge semua, positif, so banyak yang terkumpul dalam plat tu. So kita tak boleh nak ukur Q, kita boleh ukur dari segi volt dia, dari segi potential difference, beza keupayaan, sebab bilangan charge yang diterima oleh plat tu samalah dengan bilangan charge yang disupplykan oleh bateri. Maka kita boleh katakan dia punya beza keupayaan dia sama dengan volt tu. Lepas tu kita kena bahagi dengan jarak, sebab semakin jauh jarak antara plat ni semakin lemah lah medan elektrik tu kan, sebab dia orang dah kurang berinteraksi kan. Semakin jauh maka semakin kurang interaksi. Kalau semakin dekat-dekat maka kuatlah interaksinya. Maka kita tahu jarak ni memainkan peranan, dan jarak ni dia inversely proportional, dia berkadar songsang lah dengan medan elektrik tu. Kalau dia semakin jauh maka semakin kurang kekuatan dia, kalau dekat makin kuat. Samalah dengan bateri ni, kalau kita supply bateri yang kuat maka daya tarikan dia lagi kuat lah, maka kekuatan dia pun kuat. So yang ni adalah formula kedua yang melibatkan plat lah, yang melibatkan plat. Maka kita tengok pula unit dia sama tak macam tadi. Tadi Newton, Coulomb kan, -1. Sekarang ni macam mana pula unit dia? Okay, volt, unit dia volt lah. Beza keupayaan unit dia volt. Yang distance ni jarak, unit dia meter. Maka kita check E sama dengan Vm -1. Okey, so kat sini tadi Newton Coulomb -1, sekarang ni V pula volt meter -1. So macam mana? So dia ni adalah sama, unit yang sama. Maksudnya 1 Newton per Coulomb sama juga dengan 1 volt per meter. Dua orang ni dua unit yang sama. Sebab Newton ni pun kita boleh tukarkan dalam bentuk kilogram ms -2 kan. Coulomb ni pula kita boleh tukar dalam bentuk ampere darab second, darab dengan saat. Yang volt ni pula kita boleh tukar dalam bentuk, sekejap lagi saya tunjuk pula lah, joule per coulomb. Dia macam-macam lah cara kita nak buat tu. Kalau kita gabung semua ni kita akan dapat juga unit SI, base unit SI yang sama.